Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam yang juga pengacara majlis, semua para imam, ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini 4 hari bulan Jun 2022 bersamaan dengan 4 Zulqa'dah 1443, sekali lagi kita dapat bertemu di masjid kita ini setelah kita tidak bertemu 2 tahun ataupun hampir 2 tahun. Jadi para jemaah sekalian, kita bertemu selepas daripada banyak pasca. Selepas kita melalui bulan Ramadan Al-Mubarak. Habis Ramadan, mari Syawal. Sekarang ini Syawal juga telah berlalu dan kita sedang menunggu kedatangan Aidil Adha Al-Mubarak, di mana salah satu daripada syiar Aidil Adha iaitulah kita ada syariat sembelih korban. Jadi dalam kita melalui proses-proses yang banyak ini, apakah yang patut kita lakukan? Dan apakah perkara yang mesti kita kena ambil besar ataupun ambil tanggungjawab? Muhasabatun nafsi. Kita ulang kaji balik, kita siasat balik apa yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu dan juga selepas Ramadan pada bulan Syawal yang telah lalu. Sekarang ini kita sudah masuk dalam bulan Zulqa'dah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita sentiasa diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui musim-musim kebajikan. Daripada Ramadan sampai Ramadan, maknanya kita ada 11 bulan. Dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadanun ila Ramadan. Di antara Ramadan dulu ke Ramadan akan datang. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumaat ke satu Jumaat. Maknanya Nabi letak kepada kita galakkan beribadat, memperingatkan segala tanggungjawab kita ni 2 fasa. Ada yang bersifat mingguan, al jum'atu ilal jum'ati, daripada Jumaat sampai Jumaat, itu dia panggil mingguan. Dan Ramadan ila Ramadan itu tahunan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di antara 2 perkara ini kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah kepada di antara 2 musim yang besar itu. Di antara 2 musim itu menjadi kafarah. Jadi apa yang dapat kita isikan? Apa yang telah kita lakukan? Jadi kita kata alhamdulillah, Ramadan yang lepas kita telah melalui satu fasa musim ibadat yang besar. Ana senaraikan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan boleh tambah, boleh mencelah, bagi tahu apa yang telah kita lakukan. Yang pertama, bila mari Ramadan sudah tentu kita berpuasa. Alhamdulillah, puasa kita tahu ini menjadi satu benda yang mengejutkan. Apabila kita boleh berpuasa 30 hari ataupun 29 hari kita puasa. Banyak tahun dah kita tak nampak anak bulan. Tahun ni nampak. Siapa orang terkejut, macam mana boleh nampak anak bulan? Sedangkan kita daripada budak lagi tak nampak anak bulan lama benar dah. Ya. Kalau amo tanyalah tuan-tuan dan puan-puan di sini, bila ke kali terakhir kita raya dengan nampak anak bulan? Siapa dia ingat? Mana pakat tengok kiri kanan tu. Hak dia nampaknya
Maha besar raja-raja. Nah, itu kita nampak. Dalam Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat. Nabi letak satu garis panduan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mu puasa bila nampak anak bulan. Kamu buka puasa mana berakhir raya bila nampak anak bulan. Bukannya kita tengok nampak takwim, nampak sok mudah. Di sini kita rasa pelik. Tapi pengalaman anak duduk di negara Arab, duduk di Mekah, duduk di Madinah, tak pelik. Sebab banyak tahun nampak anak bulan. Kadang-kadang kita tak bersedia untuk nak gaya esok, tapi tengah duduk terawih. Separuh terawih tiba-tiba bunyi Maryam. Dia Mekah ni dia tembok Maryam besar atas bukit ni gedegam. Tengah kita duduk terawih di Masjid Haram tu bunyi. Sudah. Gaya rupanya esok. Ana duduk perhati tengok, adakah imam akan beri tengah jalan ataupun tidak. Malam tu ana ingat lagi Syekh Sudis hafizahullah taala jadi imam tarawih. Tapi dia oleh kerana separuh tarawih dia baru tembak, dia teruskan tarawih. Maknanya kita sudah mula berpuasa. Allah SWT anugerahkan kita puasa selama sebulan. Kita duduk mikir juga, kalau seminggu tak cukup ke? Kenapa dia beri sebulan? 30 hari atau 29 hari? Tuan-tuan jangan rasa pelik. Ramai juga orang nanya apa ni, kadang kita kena qada lah sehari. Kata qada apa? Ke puasa tahun ni 29. Ada hak qada apa tak ada lagi? Tak ada. Buat apa tak qada? Tak cukup sehari. Kita kena tahu, dalam bulan Islam ni Nabi SAW bagi tahu bulan tu hakadha wa hakadha. Ada 29, ada 30. Mana kalau kita puasa 29 hari, alhamdulillah, satu hari lagi bonus. Tak payah qada. Kecuali kita puasa 28 hari. Itu kena qada. Macam orang duduk mula lambat di Malaysia contohnya. Lepas tu kita pergi Mekah raya awal. Kita raya sekali dengan dia 28 hari, itu kena qada sehari. Sebab bulan Islam tak ada 28. Yang ada 28 hari bulan Februari. Berapa tahun sekali? Itu apa ingat berlaku dia ni? 4 tahun sekali baru jumpa. Tapi ada. Tapi dalam bulan Islam, bulan Hijri, bulan Qamari, tak ada. Jangan nak buat tahun ni 28 hari ya puasa kita. La, tidak ada 28 hari. Tulis, yang pertama puasa. Muhasabah yang kedua, alhamdulillah di bulan Ramadan yang dulu kita banyak baca Al-Quran. Baca ke tidak? Berapa kali khatam boleh? Dia kata ustaz jangan tanya hak tu. Takut riak tak boleh jawab. Tak. Kalau takut riak jangan jawab. Kita pun bimbang, pahala rugi jawab ni. Yang hamba bimbangnya takut tak ada nak khatam. Hati masalahnya. Dia kata bukan tak usah jawab ustaz. Nawawi rahimahullah taala dia sebut dalam kitab. Tuan-tuan dan puan-puan kena tanda. Nawawi kata sekiranya kita tertinggal amalan tetap yang kita buat, kita kena qada. Sebab apa nak qada? Sebab yang menggagalkan kita melakukan ibadat itu siapa? Siapa dia yang menggagalkan kita lakukan ibadat? Kedacol ni. Siapa dia? Syaitan. Dia kata syaitan tak ada dah. Siapa dia kata syaitan tak ada bulan Ramadan? Yang ada adalah hadis sufidati syayatin. Allah apa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ikat belenggu syaitan. Bukan mana tak ada. Dia ada, tapi dia kena ikat. Maknanya tak apa aktif, tak apa gagah. Tapi kalau kita pergi dekat dia, yang kekeh juga. Ada ke ni orang ikat gapo dia hok naiknya ni? Beruk tak? Ikat. Tapi kalau hidup main kat dia, syaitan kena ikat. Tapi kalau hidup nenek kat dia nya tiup juga. Hak tu ya tak dia nak baca Quran juga tu. Rupanya silap faham kita selama kini ni. Kita ingat kalau syaitan tak ada lah. Kalau syaitan tak ada, bila nak ada pula? Payuh nak bina balik syaitan tak mati dia. Hak mati ni puak kita. Dua. Maknanya kalau kita Ramadan dulu kita boleh baca Quran, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Habis Ramadan kita mari Syawal. Allah Subhanahu Wa Taala nak kita jangan berik mengejut.
Tahu mana break mengejut? Sebagaimana budak-budak kata, tak, tahun ni mari raya mengejut, jangan pula kita berhenti beribadat mengejut. Maka disyariatkan kepada kita supaya puasa 6 hari bulan Syawal. Tinggal berapa hari lagi kita puasa Syawal? Tinggal berapa hari? Tak tinggal sehari abuk. Kata Alhamdulillah. Yang kita bimbangnya takut duk main hari lagi. Ni ada orang tanya, ustaz saya tak sempat nak puasa di bulan Syawal. Boleh kau qada bulan Zulkaidah? Kata boleh qada puasa, tapi tak jadi puasa 6 lah. Jadi puasa Zulkaidah. Puasa boleh. Apa kata kita ni tak boleh puasa berapa hari ya dalam dunia ni? Berapa hari tak boleh puasa? 5 hari ya. Hari raya Ramadan, raya Idul Fitri 1. Lepas tu raya haji dan 3 hari tasyrik, 5 hari. Sebab apa tak boleh puasa 5 hari? Ini dalam tajuk yang kedua kita tajuk. Nanti kita akan bicara bab peringatan tentang korban. Sebab hari Mina, kata Nabi SAW, ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin. Hari Mina, mana hari sembelih korban. Kita duduk Mina berapa hari? Hari raya, hari tasyrik yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mana 3 hari? Mana 3 hari itu hari sembelih korban. Maka Nabi namakan dia hari Mina ni, hari makan, hari minum. Sekata kah? Tak. Wa zikrillah. Selagi hari mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi itu hikmah kenapa hari raya haji 4 hari tak boleh makan, tak boleh puasa. Mari bulan Syawal kita boleh puasa. Alhamdulillah. Maknanya kita berhenti tidak mengejut, tidak automatik. Dia panggil berhenti secara berperingkat. Baru ni sebulan, ni hari. Sekarang ni mari bulan Zulqa'dah. Mari bulan Zulqa'dah. Agak-agak berapa hari kita boleh puasa bulan ni? Senyap sunyi lah ni. Nabi sebut kan, di antara hari yang digalakkan kita puasa hari Isnin dengan hari Khamis. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata boleh. Tak ada Senin minggu pertama, minggu kedua. Hak comelnya kita puasa Ayyamul Bid, dia panggil hari putih. Bila hari putih? Jawab hak tahu tu. Nak suruh dengar. Biar bunyi orang masjid kita ni kuat jawapannya. Hari putih tu maksudnya hari 13, 14, 15 bulan Hijri. Setiap bulan. Itu dipanggil hari putih. Mana elok kita puasa. Kalau kebetulan hari tu hari putih, kena ke hari Senin. Dah ganda 2 kali. Pasal tu dalam bulan Syawal pun ni, kita dapat hari putih, hari Senin, sekali dengan hari Syawal. 3 dapat. Niat sah tak apa. Tak payah niat semua. Tapi maknanya masa tu. Dan lepas pada bulan Zulqaidah ni, tuan-tuan akan masuk bulan Zulhijjah. Wa ma adraka ma Zulhijjah. Apa yang kita tahu kelebihan bulan Zulhijjah? Apa yang kita tahu? Bulan Zulhijjah, apa kelebihan dia? Yang pertama, orang pergi haji. Betul. Lagi kedua, malih korban. Lagi? Nak dengar ni, hak kelebihan Zulhijjah. Apa tadi? Ingat baik-baik. 10 hari terawal bulan Zulhijjah, khairu ayyamid dunya, itu merupakan hari terbaik dalam dunia. Tulis tuan-tuan. Hari terbaik dalam dunia ni dia panggil hari 10 terawal Zulhijjah. Dalam tafsir wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam 10 hari terawal Zulhijjah. Dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin." Tidak ada mana-mana hari kita melakukan amal soleh padanya lebih disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Nabi kata fa'aksiru fihinna. Kamu perbanyakkanlah dengan tahlil, takbir, tasbih. Jadi kita perbanyakkan ibadat. Sebab hari awal Zulhijjah
sampai hari raya, itu dia panggil hari terbaik dalam dunia. Biasa kita dengar, kau jaga dengar. Biasa dengar. Alhamdulillah. Hei, dia kata pelik tu ustaz. Bukan bulan Ramadan hari terbaik. Nah, kita tengok. Kita kena tengok hari yang terbaik. Ramadan yang terbaik dia bila? Malam 10 terakhir Ramadan. Malam. Zulhijjah hari. Awal, 10 awal hari. Ramadan 10 akhir malam. Sebab di sana ada Lailatul Qadar. Habis Zulhijjah ada apa? Zulhijjah ada Yaum Arafah. Kena ingat hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah kita duduk sini. Apa yang kita boleh buat? Jawabnya Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, tidak ada hari yang lebih disayangi, disukai oleh Allah Ta'ala untuk kita beribadat lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kempen. Pihak masjid kempen besar-besaran. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, kita ihyakan 10 awal Ramadan, 10 awal Zulhijjah dengan apa? Kita puasa sunat. Kita pakat baca Quran. Kita sedekah. Bagi makan orang buka puasa. Sebab itu dia panggil hari yang terbaik dalam dunia. Buat banyak-banyak. Jadi alhamdulillah. Dan maknanya puasa tak henti-henti. Lebih lagi pada hari Arafah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan siyamu yaumi Arafah. Berpuasa pada hari Arafah saja satu hari itu, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa sehari, Nabi beritahu, aku mengharapkan Allah SWT beri kepada kamu kafarah, keampunan sebanyak 2 tahun. Setahun yang sebelum, setahun yang selepas. Jadi kita puasa sehari, berapa kita punya kelebihan? 2 tahun. Oh, habis Ramadan, habis Zulhijjah. Mari pula Muharram. Pada bulan Muharram, puasa apa ada di sana? Puasa apa? Buat surah. Puasa hari Ashura. Ingat, ini dipanggil jadual amali. Bermula daripada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada je puasa-puasa yang disyariatkan supaya kita jangan lupa. Tuan-tuan buat jadual. Masuk dalam skrin TV masjid. Jangan lupa tuan-tuan, puasa pada hari Arafah dan kita berpuasa pada hari Ashura. Kalau hari Arafah 2 tahun, hari Ashura setahun. Alhamdulillah, nikmat. Puasa sehari, dia punya kafarah setahun. Allahu Akbar. Kita mengatakan itulah amalan puasa, amalan tazkiyatun nafsi, amalan mendidik jiwa berterusan. Sebab kita ni nafsu, kalau kita biar dia asyik duk makan je, dia tak akan berhenti makan. Tapi kalau kita didik dia tak makan, boleh je dia tak makan. Sebulan Ramadan kita tak makan siang hari, agak-agak berapa kilo turun? Mana hok boleh hok cek timbangnya? Ada kilo turun ke tak turun? 2 kilo turun. Lepas tu mari hari raya naik berapa kilo pula? Tak ada raya haji naik kilo pula. Ada kata inilah dia panggil kelebihan yang kita duduk hari ni. Para jemaah sekalian, itu menunjukkan bahawa nasib baik dah tu. Turun 2 kilo tu bagian dah banyak dah tu. Ada setengah rekor naik ada. Dia kata pelik lah ustaz. Kata pelik ke apa dia? Dia kata naik kilo bulan Ramadan. Kata naik kilo mana? Puasa. Dia kata puasa pun makan free. Masjid jamu tiap hari sedap-sedap pula tu. Nah, kecuali zaman PKP ni tak boleh jamu, itu cerita lain. Allahu Akbar. Moral pula sedap. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah SWT beri kepada kita zaman mubarak. Keberkatan masa. Keberkatan waktu kita duduk di mana? Duduk apabila kita boleh menghabiskan, menggunakan waktu itu dengan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu hari kita ni mubarak, diberkati. Baik, isu puasa selesai. Kita muhasabah. Tuan-tuan sudah bersedia insya-Allah puasa pada hari Senin Khamis, puasa pada hari putih, puasa awal Zulhijjah, dan lebih-lebih lagi 10 pada hari Arafah insya-Allah, dan puasa pada hari Ashura. Ingat atau tak ingat tarikh tu?
Hak ingat ni hak mari sen ni, hak tak mari ni bimbang. Satu tahun anak camping sungguh. Ahli masjid bai'ah nak puasa belaka hari apa ni, hari Arafah. Belum hari Arafah ni kan hari waktu Pak orang Kelantan kata. Sebelum raya Haji Sari. Anak balik hak luar negeri hak tak dengar ceramahnya sembelih kambing hari tu. Pagi lagi pakat jenguk kita, ustaz. Guano. Kata guano-guanonya kita janji deh kena puasa hari ni. Ada mari bisik puasa tahun lepas boleh lagi, tapi kambing tak pergi hari ni saja. Rebah dengan kambing ya tuan-tuan. Hak darah tinggi pergi juga hari tu tak rasa. Nak kata apa? Jadi kita beri peringatan. Kau kasar sikit takut. Nak ajar Tok Imam kata oh kasar dia ni. Tok Imam bagi amaran. Siapa dia buat kenduri hari Arafah kita tak akan pergi hari tu. Berani kau? Tulis elef sabsara. Jangan buat kenduri hari ni. Kami tidak akan hadir kecuali maghrib. Buat jamu yang maghrib kita pergi buka puasa. Boleh insya-Allah. Rusak majlis sebab Allah Taala uji sikit ya tu. Allah dia kata kalau haya kita sanggup tak pergi, tapi mainnya kambing ni minta maaf lah ustaz kita puasa tahun lepas. Allah kata kecewa kita. Kata apa? Kita tidak, kalau Tok Imam besar kita bagi amaran, tapi kita Tok Imam orang panggil tazkirah di kampung orang pula tu. Jadi nak kata apa? Kalah kita. Kena bagi peringatan. Semua hari perayaan lain kita ingat kecuali hari kebesaran Islam kita tak ingat. Pasal apa? Ingat belakang. Orang boleh tak boleh anak, mari tahnik. Cukur kita tegak, gunting rambut budak. Ingat ke lepas tahnik basic, tahnik pergi makan rumah kekoh. Kata nak mengekoh bila ni? Raya Cina. Oh, kata ingat tu. Apa kata anak awak dengan ni hauma tu? Ada setengah tu bila nak mengekoh? Hari depan padi. Kata apa? Nak tunggu anak balik, tunggu kok mak saudara. Tidak ada hak. Hak anak kita iaitulah apa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hak anak-anak ini diberi nama pada hari ketujuh, disembelih akikah untuk dia dan dikhitankan. Ni kata apa? Kita tunggu orang tu, tunggu orang ni sampai terabai hak anak kita. Mana ada orang mengekah dengan sembelih ayam? Tak ada. Lebih-lebih nasi daging, ikan dengan telur. Mana ada akikah dengan telur? Sebab kita tidak cakna. Kita ingat semua tarikh-tarikh lain, tapi kita tidak ingat tarikh-tarikh yang diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita melaksanakan ibadat, tanda kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda tarikh betul-betul. Tulis molek. Ni hak pelik-pelik ada pula. Yang besar-besar ada pula. Kita kata itu satu masalah yang berat. Baik. Itu baru muhasabah pertama pun. Kita pergi muhasabah yang kedua, isu Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh baca Quran pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Anak tak saya tanya dah kali yang kedua. Takutnya marah demo. Tadi tanya dah, ni tanya pula. Oh, royak dah ke hotel dah. Hotel tu lah. Dah, hotel. Tanya pula. Tahu dah kita tak baca. Kita kena ingat. Kita masa akan berlalu. Tempoh Allah Ta'ala beri hidup atas dunia supaya kita hidup dengan Quran. Allah Ta'ala beri kepada kita Al-Quran dengan 3 fungsi yang besar. Tuan-tuan tanda. Fungsi Al-Quran yang pertama, iaitulah Allah Ta'ala turun kepada kita sebagai kitab hidayah yang dibaca. Kitab hidayah yang dibaca. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua, kita untuk dipahami makna dia. Kita kena baca tafsir, belajar tafsir. Ni ada bila kita ajar tafsir Quran, ajar tadabbur Quran, ada pula orang mari cumik kat belakang, jangan mengaji tafsir sesat. Ustaz tu bukan ahli tafsir. Dah orang tanya dia, siapa dia ahli tafsir Kelantan ni? Mullah Togu ni Aziz. Dah takkan kita nak pergi ngaji kubur dia. Allah irham sudah mati. Kita yang hidup ni lah menyambung balik kerja-kerja. Itu dia panggil syubhat. Bila nak ngaji Quran, syaitan mari kacau. Tak usah ngaji. Dia bukan ahli tafsir. Dia ni kata apa? Kalau kita kata mari tuan-tuan, saya nak tafsir Quran. Kita tafsir tanpa rujukan. Tak kata Ibnu Katsir pun tak ada, Ibnu Asyur pun tidak ada, tak Ibnu Abbas pun tak ada. Kita sendiri tafsir ikut saya. Itu boleh kita kata itu hanya sesat.
Tapi kalau kita tafsir, kita hanya membaca tafsir yang telah diputuskan oleh para ulama tafsir Mu'tabar. Kenapa jadi sesak ya? Sebab syaitan cukup takut. Tuan-tuan kena ingat, wasilatul dakwah, alat dakwah, media yang paling kuat yang ditakuti oleh syaitan, itulah Al-Quranul Karim. Al-Quran. Quraisy, Al-Quran turun dengan bilisani Quraisy. Dia turun. Dia marah benar kalau sahabat-sahabat Nabi ni baca Quran kuat. Sebab anak-anak lalu dia dengar. Pernah ketua KP mari jumpa Nabi, mari nak berdebat. Nabi SAW adat dia, kalau orang cakap dia dengar. Nabi kata, qul ma'indak. Hat. Mu nak kata apa kata? Dia marilah nak tawar ke Nabi macam-macam. Akhirnya Nabi kata, habis dah. Ya, khalas, habis, tamat. Bila dia kata habis, Nabi kita baca Quran. Bila Nabi baca Quran, bapa Quraisy ni tersandar duduk. Tenganga dia. Allah. Innaha lahalawah. Dia kata cukup indah bahasa dia. Dia balik ke kelak Quraisy. Geng-geng dia kata, kena sahih ke Muhammad dah tu. Dia tak ada nampak muka merah nak marah. Balik sengi suka tak apa. Pasal kena dengan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Ana sahabat saya, dia buka pusat dakwah di Jepun, Osaka. Nama dia Japan Dakwah Center. Tuan-tuan yang rajin main Facebook, tengok dalam Facebook Japan Dakwah Center, tengok orang Jepun masuk Islam hampir setiap minggu. Alhamdulillah. Dia kata mula-mula Jepun mari aku baca Quran. Dia baca Quran, baca ayat kursi. Bukan nak bom amat tu dak ni, nak amat syaitan dalam kepala dia tu. Bila baca Quran dia dengar, tengok. Akhir kali keluar handphone, rakam, ulang balik. Dia mula suka dengar baca Quran, dan insya-Allah ada yang naik bulu roma bila dengar Quran. Dia punya kesan bacaan Quran tu siapa begitu, dan ramai yang sudah masuk Islam dengan sebab dakwah bil Quran. Ini sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kata kitab hidayah Quran. Yang pertama kita sudah baca, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan rasa ramai lagi hok tak boleh baca, saya mempertanggungjawabkan tuan-tuan untuk bertemu dengan Al-Fadhil Tuan Imam. Mari Tok Imam mengadu. Tok Imam, saya tak boleh baca Quran. Tok Imam boleh buka kelas Quran? Kau buka dah. Buka dah. Mari kau dah. Atau kalau halik kita pakai ada Tok Imam. Mari dah, buka dah kelas. Tak sebayaklah malu masjid kita dah. Dia Tok Imam kata tak apa ramai mari. Boleh jadi tak ramai tu mungkin dia pandai dah. Kalau mana? Dia ni pandai dah mari mengaji ke apa. Kalau tak pandai lagi mari mengaji. Setiap masjid insya-Allah Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz semua bersedia untuk buka kelas Quran. Yang tak bersedia je orang nak mengaji. Itu yang tak bersedia. Jangan marah ke masjid, marah kita kenapa tak pergi belajar. Belajar. Kemudian yang ketiga, yang tinggi sekali top, setelah kita mengaji Quran, setelah kita belajar tafsir Quran, kita tadabbur Al-Quran, yang ketiga kita beramal dengan isi kandungan Quran. Sebab itulah kata ulama salaf, Al-Quran turun untuk diamalkan, tapi yaj'aluna qira'atahu amalan. Manusia hari ini hanya berhenti setakat baca Quran, itu je amal. Mau beramal dengan Quran, amal. Berapa hari? 1 juz 1 hari. Hak Quran kata halal haram, tak peduli. Jadi ke tidak? Hari-hari kita baca Quran. Apa ni? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sudah baca Quran, tutup Quran, cakur duduk dekat bank riba. Siapa dia tu? Pak Haji tu mari ambil riba. Ini masalah kita. Tak apalah riba tu nampak jauh sikit. Tu email baca khutbah mari. Tajuk ke apa? Mari ke dak masjid ni. Tajuk ke apa? Tak apa ingat. Aurat. Mujur ada hak ingat. Lepas balik tu, saya mau ke tidak aurat anak-anak kita rumah tu lagu mana? Sebab tu dalam mukadimah khutbah sitah malam, kita tambah sikit. Kita syarah. Kita syarah khutbah ni. Nah, kita kata tuan-tuan dan puan-puan, sayang ke tak sayang kepada anak bini? Sayang. Nak masuk syurga sekali dengan dia ke tidak? Jawab derah. Nak ke tak sih? Bini pakai baju kelawar pergi pasar malam. Buat pergi ke tak? Tak apa nak jawab dah lah. Allah dia kata, Ustaz kalau tak pergi kat malam ni tidak sah ya. Tengok main-main.
tak berani nak tegur bini. Macam di antara doa yang Nabi kita ajak, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah aku minta berlindung daripada sifat penakut, wa minal bukhli, daripada sifat bakhil. Allah Taala, Nabi kita kembar dua doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa minal jubni, aku minta berlindung daripada sifat bakhil dengan sifat penakut. Hei, cakap molek ustaz, kita sekat 3 orang kita lawan. Nah, orang kata 3 orang tak lari, tapi dengan bini seorang tak berani nak tegur. Berani ke tak berani kita? Mana tak suka. Kau menakut lah kau ni. Malam ni kita bersikap berani. Kun rajulan, kita ni jaga lelaki. Tegur. Aku sayang kamu. Aku nak pergi sekali dengan dalam surga. Gitu kah baju lain? Apa pakai baju kelawar ni? Boleh ke tak boleh? Tak apa kita tengok sebelah. Boleh ke tak boleh? Biar aku mah kat sikit kita ni. Nak jawab pun takut, soh nak tegur. Hak ni kata-kata masalah kita macam. Baik. Ini panggil dalam. Yang mana 2-3 perkara dari sudut amali. Al-Quran sudah ada. Kita pun sudah tahu. Tapi dari sudut amali macam mana? Maka 3 bacaan Quran ni mesti serentak. Baca, tadabbur dan faham. Yang ketiga kita beramal. Insya-Allah setakat mana kita mampu. Allah Ta'ala tak paksa kita lebih daripada kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu takut kepada Allah sedaya upaya kamu. Baik, baca Quran ni jangan tunggu bulan Ramadan ya. Kita kena ada hizib yaumi, mana kita kena ada peratus harian yang kita nak baca. 1 juzuk 1 hari. Tak mampu Ustaz 1 juzuk, lama sangat. Habis setengah juzuk boleh. Setengah juzuk berat juga. 2 muka boleh? Boleh ke tak boleh? Tak apa jawab juga yang benar. Nah, kita kena buat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyesal esok. Quran di tangan kita. Dulu kalau kita nak pergi jalan bawa Quran payah. Sekarang ni alhamdulillah nak beli handphone tanya selalu kedah, boleh masuk Quran ke dalam telefon? 3 Quran boleh masuk. Tuan nak versi mana? Quran hak Madinah. Nah, Quran cetakan Malaysia. Quran, semua ada dalam Quran. Hak tak adanya tak buka ya. Quran ada dah buka dak lagi dah. Dia buka muka buku, dia tak buka muka Quran. Rugi tuan-tuan. Kena letak target min barakatil waqti. Para ulama mengatakan di antara orang yang diberkati masa dia, orang yang boleh mengaji Al-Quran setiap hari. Kita nak jadi orang berkat ke tidak? Kita ni kadang-kadang salah faham. Bila bunyi berkat ke, sibuk. Nak pergi naik bukit ke apa ni, telaga tak seh, ambil air, baru berkat. Dah. Main apa telaga tak seh? Dah. Allahu Akbar. Dia menunjuk gambar kubur arwah Tok Guru, kena pagar besi. Orang nak pergi ambil berkat, nak ambil tanah dia. Siapa begitu? Kita nak berkat masa kita hidup kita ma'allah, ma'al Quran. Itulah masa Allah Ta'ala beri berkat kepada kita. Tuan-tuan tak akan rugi. Habis masa kita baca Quran 10 minit, 30 minit, 1 jam, 1 hari, tidak akan rugi. Semua itu Allah merupakan masa keemasan yang paling mahal dalam hidup kita pada hari yang tersebut, insya-Allah. Yang ketiga, bulan Ramadan baru ni rajin kita pergi masjid. Rajin ke tak rajin? Rajin. Bukan sakat maya fardu, maya tarawih. Siapa sudah ngetuk email. Kau lagi juga tengah jalan. Tak ngaku. Nah, berapa kak sini? 8. Lari tak lari tengah jalan? Lari juga? Penuh. Alhamdulillah. Kita ucap tahniah kalau tak lari. Nak payuh nak kempen orang tak sibuk lari ni, patut hal mana. Kita buat 8 dia lari 4. Buat 20 lari 8. Allah pandai sungguh dia bagi lari ni dah. Kita ni alhamdulillah para jemaah sekalian. Nabi beri bulan Ramadan 2 bonus. 2 bonus. Yang bonus yang pertama dalam hadis Nabi sallallahu bagi tahu, siapa dia solat Isya berjamaah, man salal Isya bi jama'atin, seolah-olah dia berdiri separuh malam. Ni kita maya Isya malam setengah paruh malam. Siapa dia mari semaya subuh esok, takut
Bonus seolah-olah dia mendapat pahala berdiri satu malam. Nak ke tak saya? Mari pagi esok. Jangan jawab malam ni ya naknya. Kemudian bulan Ramadan ada satu lagi bonus. Innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Maknanya untuk bulan Ramadan kita boleh pahala bonus, iaitulah 2 kali qiyamul lail, solat isya dengan subuh berjamaah, solat tarawih sampai sudah 2 kali. Oleh kerana mari bulan luar Ramadan ni kita boleh sekali. Sekali baik daripada tak ada sekali. Betul ke tidak? Tuan-tuan boleh ke tidak nak maintain, nak dapat setiap hari, setiap malam pahala qiyamul lail? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Pagi esok biar ramai apa ni juga. Dia kata hak tu masalah subuh ni. Subuh tu masalah. Dia duduk oleh hak tu. Nah. Kata masalah ke apa? Masalah bangun lambat tu. InsyaAllah. Semua benda tu bergantung dalam jiwa kita, tuan-tuan. Pasal itulah seorang ulama, nama dia Ibnu Ijlan. Tulis nama Syekh Ibnu Ijlan rahimahullahu taala, dia kata apa? Quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam jiwa dia. Kekuatan orang mukmin duduk mana? Duduk dalam jiwa. Bukan duduk di kaki. Oh, kalau kita kata kekuatan di kaki, tuan-tuan masya-Allah, boleh berjalan sana sini, boleh gatih basi. Ada satu yang kelak basikal, jangan marah dah. Contoh ni contoh. Boleh gatih basikal 50 km, rumah dia 50 langkah dengan masjid tak lagi. Kuat ke tak kuat? Tak. Ada orang tua kena pipi mari masjid. Bertongkak mari masjid. Anak atas dengan kereta tolak mari masjid. Sampai dia masjid sebab apa? Quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin dalam jiwa dia. Berapa ramai orang tua berjalan pun tak larat, boleh puasa sunat musim panas. Kita orang muda mepeh puasa sunat. Tu pun cari hari-hari hujan. Hari ni hujan, sejuk kita puasa. Kata apa? Allahu akbar. Kata-kata dia ni memang menarik, tuan-tuan. Orang panggil sentak bahasa dia. Ibnu Ijlan, quwwatul mu'min fi qalbi. Ni, kita nak tidur, berapa jel loceng kita nyala? Kita tanda berapa jel loceng? Pukul 5 tanda, betul? 5.30, 5 suku, krai bunyi pula. Pai tutup. Pukul 5.30 bunyi pula. Akhir kalau orang bel baru bangun. Pasal tak ada kuat fil qalbi, tidak ada. Orang punya jiwa yang kuat, dia tak ada jalonce. Jalonce dia dalam hati dia. Dia tahu dia nak bangun pukul 4 pagi. Dia tahu dia nak bangun pukul 5 pagi, pukul 5.30. Bangun tidur. Masya-Allah tabarakallah. Pukul 5 dia solat, pukul 5.30 dia duduk di masjid. Kita kata sebab kekuatan dia duduk dalam jiwa dia. Kita insya-Allah boleh tak boleh kita masuk kekuatan kita dalam jiwa kita. Boleh ke tidak? Insya-Allah. Jadi sekarang ni kita bagi ketah tuan-tuan, ada masing-masing. Banyak kali dah kita kempen. Tajuk kitanya projek mega mampu milik. Mampu buat. Tengok ni dalam ketah ni. Tajuk dia projek mega mampu milik. Tuan-tuan tolong jaga. Luar Ramadan kita tak ada tarawih, tapi kita ada solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat. Ni kita buat carta dah, tuan-tuan tengok dalam senaran ni. Qabliyah, ba'diyah. Yang muakkad, yang tak muakkad. Buat belakang. Kemudian kita ada solat sunat duha 2 rakaat. Kemudian kita ada solat sunat witir 3 rakaat. Maknanya bagiannya yang muakkad 12 rakaat. Kemudian campur dengan witir 3, 15. Campur dengan duha 2, 17. Mampukah kita, tuan-tuan dan puan-puan, nak jaga 17 rakaat satu hari satu malam? Boleh ke tak boleh? Hai. Hak lain boleh berlaku tak zuhur, tak apa nak dah. Ana ada seorang sahabat kita, dia cerita, tak tahu di masjid mana, dia cerita pak cik ni duk jaga ni, hak solat sunat 12 rakaat ni jaga. Dia kata aku nak jaga ni, nak ambil pahala. Dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, tengok di kertas tuan-tuan ada. Siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam, solat sunat rawatib 12 rakaat, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Setiap hari kita boleh mahligai dalam syurga. Tuan-tuan nak ke tak sih?
Nak cukup tak cukup 12? Bahagian nak 12 tak cukup. Dia kata hak tak cukupnya zuhur je, tidak jadi masalah. Contohnya kita keluar pejabat, orang qomat dah. Ataupun kita sudah makan, orang qomat. Tuan semaya zuhur dulu dengan Tok Imam. Sudah solat zuhur, kita qada. Qada lepas semaya zuhur, kita semaya 9 rakaat. 4 sebelum, 2 selepas. Jadi insya-Allah projek mega tak putus. Sebab kita terlepas. Itulah dalam kitab Fathul Mu'in ada satu bab anda mengajar minggu lepas, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tajuk dia bab qada'in nawafil. Bab kita kena qada solat-solat sunat yang muakkad yang tertinggal, kena qada. Lebih-lebih lagi solat qabliyah subuh. Allah Akbar. Bangun awal dah, masuk dalam tandas sakit perut, tak ada nak sembahyang sunat. Tiba-tiba masjid qomat, kita mari sembahyang. Lepas sembahyang subuh, kita qada. Qabliyah subuh, maya lepas subuh. Cuma kena hati-hati sikitlah. Takut orang salah faham dia ni tak lebah markuku mana maya sunat pas subuh ni. Jadi dosa orang lain sebab kita jangan. Semada kita balik semaya rumah ataupun tunggu naik matahari ataupun maklum kau kawan kita. Aku semaya qada ni, bukan semaya sunat. Ba'diyah, qabliyah. Boleh kita semaya. Ni tuan-tuan boleh jaga solat sunat ni, kena jaga. Alhamdulillah, dengan kita keluar risalah projek mega mampu milik ni, alhamdulillah respon yang cukup baik. Ana terima ramai pakcik-pakcik, dia kata ustaz, semenjak saya dengar tazkirah ustaz dulu, saya tak tinggal lagi 12 rakaat projek mega, hari-hari dapat. Kita kata alhamdulillah. Mungkinlah dalam sebulan itu 2-3 kali tak dapat kerana musafir, kita jamak solat, tak ada nak semaya, kita kata makzur. Maknanya kalau sebulan 2-3 rumah tak ada buat, menasabah. Takut sebulan boleh 3 rumah ya boleh, hak lain tak ada, ani nyanyi. Allahu Akbar. Cerita hak kata sahabat kita tadi. Jadi pak cik ni dia nak jaga solat sunat ni. Dia pergi masjid, kan di masjid ni di skrin dah ada tanda kan, berapa minit qomat. Dia tengah semaya, tu bila qomat? Tak ada. Sudah semaya dia tunggu, tangguh tok bila lalu dia tumbuk. Dia kata, "Je tak cukup 10 minit mu qomat dah, bongoknya bui. Habis rumah aku hari ni." Kata. Kalau kita nak mah lega, jangan tumbuk tok bila. Kita boleh qada ke? Allah. Waktu ajar qada ni takutnya tumbuk ya. Oh, gagal masih cekok masuk tak apa esok. Dia kata tumbuk dah. Dia kata, "Pasal tok bila qomat cepat." Tok bila apa jangan langgar SOP. Dah kita tulis dah 10 minit. 15 minit tunggulah. Tak ada orang semaya. Kita mana tahu. Ramai orang semaya di rumah ni sebab takut tak ada nak mari. Jadi kita ada 2 pilihan. Kita bangun subuh contohnya tak ada nak semaya. Kalau pergi masjid tak sempat. Orang qomat dah. Bila orang qomat tak boleh semaya sunat. Semaya sunat 2 rakaat. Lepas tu naik motor pereh pergi semaya dengan Tok Imam di masjid. Boleh. Alhamdulillah. Berapa dah kita ni? Muhasabah yang keberapa kita ni? 3. Kau 4 dah. Itu ni tak boleh panjang ni. Bila pun tak ingat dah. Mula-mula puasa. Yang kedua, Quran. Yang ketiga, maya sunat. Yang keempat, bulan puasa rajin sedekah. Kenapa lepas bulan Ramadan tak apa nak sedekah? Sedekah juga. Ni ada orang duk viral sedekah subuh. Ada ke hadis sedekah subuh? Jawabnya tak ada hadis sedekah subuh. Sedekah bila-bila kita nak bagi sedekah. Subuh pun boleh, pagi pun boleh, malam pun boleh, setiap 5 waktu pun boleh. Setiap kali masuk masjid RM1. Kita ni boleh sedekah untuk kita, dan kita juga boleh sedekah untuk keluarga kita yang sudah mati. Kita saya tak saya ke mak ayah kita? Saya? Berapa rias hari we kaya? Tak boleh ke kita balas jasa dia we belanja sekolah dulu? Tak boleh. Kita pergi sekolah dulu, ayah we RM2, mak we nasi buku. Kita pun sikit kali masuk masjid RM2 ayah, RM2 mak, RM2 saya, kita kena ada juga gear kita. Yang kita bimbang ni kita duk pahala orang ya, akhir kali tak ada gear kita. Oh ni hotu orang ni. Akhir kali kok kita terlupa nak we kita sendiri.
Ni ada ni dia panggil ceramah motivasi. Dia suruh baca Fatihah, wi kau orang tu, wi kau orang ni. Akhir kali Fatihah sedekah ke kita sendiri. Ada kau orang sedekah ke kita sendiri. Itu ayat dia panggil ayat motivasi. Jangan duduk pelik, jangan duduk ikut kuliah motivasi awak pelik-pelik tentang agama, tak payah. Motivasi ni biar dia cara motivasi, masalah benda bacaan, masalah amal ini kita kena ikut dengan apa yang dia ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena banyak bersedekah. Jadi para jemaah sekalian, apa lagi pada bulan Ramadan yang telah kita buat, kita banyak membantu orang. Banyak ke tidak? Suka tak suka kita pergi makan kepada orang puasa? Jamuan buka puasa suka, more suka. Lepas puasa tak boleh ke kita jamu? Dalam hadis, tulis hadis ini menarik. Seorang pendeta Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni maha guru besar Yahudi. Dia duduk di Madinah, baca kitab Taurat. Nabi akhir zaman akan lahir dari kalangan orang Arab, muncul di satu negeri yang banyak pokok tamar dan bumi dia hitam. Bila disapa Madinah, dia tengok, pokok tamar banyak ke Madinah, bumi dia hitam, kerikil. Kau tuan-tuan tak aja pergi jalan dalam kebun tamar, tak aja. Waktu pergi Madinah, kita tengok tak? Batu dia hitam. Dia panggil batu kerikil. Siapa pakai kat kambing pun tak boleh nak melompat atas tu. Dia dah tengok, oh dia kata ni tanda betul Madinah ni tempat Nabi akhir zaman akan muncul. Dia tunggu situ. Bila Nabi datang ke Madinah, sebahagian daripada Yahudi tak boleh terima. Sebab apa dia tak boleh terima? Hasadam min indi anfusihim, kerana sifat hasad, dengki dalam jiwa mereka. Nabi bukan orang kita, bukan Bani Israel, bukan bangsa kita, reject. Tak mahu terima. Dia tahu. Allah Ta'ala gambarkan maklumat Yahudi tentang Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tolak? Hasadan min indi anfusihim, kerana hasad, dengki. Abdullah bin Salam di antara pendeta Yahudi yang jujur. Dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dia dengan Nabi sampai dia pergi, dia tengok muka, dia kata aku tengok muka ni, aku tahu ini muka orang benar, muka orang jujur. Terus dia mengisytihar masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Mula-mula aku dengar, tazkirah pertama aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata 4 perkara kita kena buat. Tanda tuan-tuan, 4 perkara ni sangat mudah, sangat simple, mampu dibuat. Yang pertama, Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam. Bila kita jumpa sama-sama kita orang Islam, assalamualaikum. Jadi kalau kita sama-sama berjalan, kita berebut beri salam, tak apa. Tapi kalau kita di atas kenderaan, kita jalan, orang atas kenderaan, biar dia beri salam dulu. Nabi kata al-rakib, orang di atas kenderaan beri salam kepada orang jalan, orang berjalan beri salam kepada orang duduk. Ni timbul soalan baru ni. Orang telefon, hello, siapa dia beri salam? Macam saudara Haji Ali telefon saya, kita pun akak, dia beri salam ke saya beri salam? Kita hak jawab beri salam ke dia yang beri salam? Orang hak panggil telefon tu beri salam, sebab dia tegur kita. Kita jangan berebut. Ni tak sengah dia akak telefon, assalamualaikum, tak lagi, kita hello dulu. Hello. Oh, dia pasti kita jawab, baru dia orang yang manggil tu assalamualaikum, baru kita kata waalaikumsalam. Kita jangan berebut salam tak kena tepat. Orang pemanggil beri salam, yang menerima panggilan menjawab salam. Itu kaedah. Oh, dia kata ustaz, kalau kita tak bagi salam, dia tak bagi salam. Kalau dia tak bagi salam, kita beri, tak apa. Tapi tunggulah dulu. Baik. Afsus salam, beri salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, banyakkan beri makan, buat jamuan. Bulan Ramadan ke tak Ramadan, kita berjamu semua. Hei, tak lagak ustaz, nak ajak orang pergi rumah. Jamuan ni tak semesti orang pergi rumah. Kita mari masjid boleh, kita pergi hantar rumah orang miskin boleh, ataupun kita pergi buka akaun. Dia kedai kita, kapur kita ada kedai runcit. Kita beli buku 35, kita kata 200 bulan untuk keluarga rumah ni.
Biasanya tu yang kedai kapur dia kenal kan. Tak? Kita kenal dalam kapur ni kan. RM200 untuk beli makanan. Haram rokok. Kena tulis itu. Kecuali rokok haram. Kalau dia beli juga aku tak bayar. Baru kena tegah. Oh, kalau tidak nyetel rokok duit kita nyanyi. Bayar awak isap diri pada beri dia isap. Dia rugi. Malah ada orang isap rokok. Tuan tidak berhak untuk menerima bantuan. Itu. Apa dia? Bagi. Ataupun kita beli nasi buku bagi. Yang pentingnya it'amut ta'am, bagi bantuan. Bagi makanan kepada orang. 2. Payah ke mudah 2 ni? Payah. Mudah. Yang ketiga, wasilul arham, hubungi silaturrahim. Kita hubungi tidak silaturrahim? Apa makna hubungi silaturrahim? Siapa dia boleh jawab ni, kita beri hadiah. Hadiah risalah ni ya. Apa makna hubungi silaturrahim? Setiap kali kita balik kapur, kita pergi ziarah rumah orang sentiasa mari rumah kita. Betul tak? Saya balik kapur ni, nak pergi ziarah rumah orang ni sebab dia mari ke KL, dia pergi ziarah rumah saya. Itu bukan silat hubungi, itu membalas kunjungan. Nabi kata al-wasilu, tulis ni kata-kata. Al-wasilu man qata'a wasala. Makna kita hubungi itu bila orang putus kita hubung. Itu makna hubungi. Makna keluarga kita hak lama tak jumpa, hak tak mari rumah kita, hak benci kita, hati kita pergi ziarah. Ni payah ke mudah? Mudah. Dia lalu depan rumah kawan tu, dia hasut anak dia pula. Ni, pak dara kita ni, tapi tak aja pergi rumah kita. Kita jangan pergi rumah dia. Anak dia sokong abah. Sokong abah, ajak abah. Anak bermusuh dengan keluarga sendiri di atas kereta kita. Apa punya tarbiyah ni? Ni bahaya ni kita. Patutnya tak? Allah. Rumah mak dara kita ni, pak dara kita, ke adik-adik kita, sepupu. Tapi lama tak jumpa dia ni. Tengok orang jual goreng pisang tepi jalan ke jual buah. Beli RM45. Lalu assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Allah lama tak jumpa Nak, ni ada buah tangan sikit. Maaf nak berhenti takut balah. Tak, maaf lorak. Okey. Cukup dah tu. Hubungi silaturahim. Kita salah faham, kita ingat kau hubungi silaturahim ni, giduk rumah orang mari, duk mari rumah kita sama. Itu balas kunjungan. Makna hubungi ni artinya bila putus kita sambung. Itu makna hubung. Ni tak apa jadi. Kena jadi. Kena. Tak apa ustaz, air gaya tarupan pula. Siapa dia jamin kita hidup gaya tarupan? Hubungi. Yang keempat, barulah hubungan di antara kita dengan Allah. Nabi kata wasallu bil laili wan nasu niyam, kamu bangun solat malam di saat orang lain tidur. Berapa kali Nabi pesan? Yang pertama apa? Salam. Yang kedua, bagi makan. 3, hubungi silaturahim. 4, bangun solat malam. Apa kita dapat? Tadkhulul jannata bisalam. Nabi SAW bagi tahu kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Nak kata saya syurga? Nak. Boleh buat ke dapat perkara ni? Allah, dia kata mudahnya dia ustaz. Kalau kita tengok baca ke hadis-hadis ni kok macam ke syurga hak kita dah. Tapi tak buat juga. Ya, tanya ceramah ni tak mudah semangat dah. Insya-Allah malam ni kita mula start hubungi silaturahim. Boleh ke tak boleh? Nak pergi tak dah. Lah ni orang tak pergi dah rumah orang. Dia dah main mazhab wasapi belakang. Dia dah mazhab wasapi kan. Main WhatsApp. Assalamualaikum, apa khabar? Tanya. Nak tanya khabar pun tak boleh. Itu masalah kita. Baik para jemaah sekalian, itulah di antara muhasabah yang dapat kita buat, 4 perkara. Dan jangan lupa kita akan bertemu dengan suatu musim yang besar, iaitulah kedatangan 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan, saya tak nak syarah 10 awal Zulhijjah ni sebab lambat lagi. Yang kita nak ambilnya satu lagi amalan yang perlu kita buat, iaitulah amalan berkorban. Kita ni nak korban. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain." Nabi kita sembelih 2 ekor kibas yang gemuk, yang bertanduk, putih campur hitam dia punya warna. Kalau boleh cari ni comel. Kata Anas, aku tengok Nabi sembelih dengan tangan dia. Bismillah. Dia letak kaki dia di atas pipi kambing tu, Nabi kita sembelih. Sama wa kabbar. Dia baca bismillah dan dia bertakbir Allahu akbar.
Hadis ini dalam Bukhari. Daripada hadis ini, para ulama telah mengatakan di antara amalan yang menjadi sunnah kepada kita, iaitulah melakukan kurban. Ni ada orang duduk share dalam internet. Saya pun rasa macam percaya tak percaya. Dia kata rakyat Malaysia hanya 2% sahaja yang berkorban. Menasabah ke tidak? Logik ke tak logik? 2% saja. Tak tahu nak kata. Kita nak bantah pun dia kata dia kaji. Tak. Tapi kalau 2% tu berat. Sebab itulah Abu Hurairah kata, dengar tuan-tuan, man kana indahu sa'ah, siapa dia ada lebihan harta, maknanya boleh nak korban. Kalau dia korban dengan 500 ke 1000, tak lapar, tidak miskin dia, falam yudahi, tapi dia tak korban, fala yaqrabanna musallana, orang ni tidak layak untuk dia mari sembahyang raya sekali dengan kita. Berat tak berat? Jadi tuan-tuan yang puan-puan yang ada harta, berkorbanlah. Habis timbul hari ni nak korban tempat kita ni 500-600. Berapa ratus kapur kita ni? 900. 1000. Atas lembu lah dah, lembu besar kecil. Kalau kita atas luar negara 300 ya. Tuan-tuan dan puan-puan, nama ibadat kita ni apa? Korban. Adakah nama berkorban sembelih seekor ayam? Berkorban itu maknanya bila kita menghabiskan harta kita banyak, nama dia korban. Ni nak sembelih, kita pergi cari hak paling kurus sekali. Cari hak paling kurus sekali jumpa, lepas maya raya, malu-malu ya ajak tangga masjid. Pergi rumah makan sup tulang. Gua nak makan sup tulang. Tak ada isi muka bayar 200,500. Nah, orang lain 900, kita cari hak 300. Tapi tak apa pada tak korban. Maka saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, ihya sunnah korban ni kena ada. Saya atas luar negara, saya tak pertikai tuan-tuan atas luar negara, tapi kita kena ada sunnah korban di tempat di mana kita solat. Kita sembahyang raya mana? Masjid ni, kita korban di kawasan ni. Oh, kita sembahyang raya di kampung kita, Kuala Kerat, pergi sembelih kena. Sebab itulah syiar hari raya, iaitulah sembelih korban. Habis kita nak atas luar negara, kita ramah ke anak. Nah, suami sembelih kapur, hak bini kita atas pergi ke luar negara. Tahun ni, tahun lepas kita hak dia pergi luar negara, hak kita pula sembelih sini. Biar ada di rumah kita tu korban. Ana duduk di negara Arab, simple buat Arab ni. Sehari lagi nak raya, bunyi dah kambing dalam pagar rumah dia. Bek kata apa tu? Udhiyah, dia kata korban aku. Lepas maya raya dia balik rumah dia sembelih anak-anak dia ya, perang sembelih. Tak ada sibuk-sibuk mai sekapur mari duduk. Orang Arab sembelih kambing seorang dia ya tuan-tuan. Kita sampai 5 orang saya kau kambing sembelih. Nah, tak tahu jadi budaya kita sembelih kena ramai-ramai. Patut kepala boleh ketuk lebah. Utus sama alik ustaz. Jadi kita kena ingat, biar ada korban. Korban yang paling afdal seekor unta, Hei, 9,000. Baik. Seekor lembu tak mampu, seekor kambing tak mampu, ambil satu bahagian daripada lembu atau unta, tak apa. Tapi biar ada di tempat kita. Kita tak nak mati sunnah kurban ni semata-mata kerana nak mencari yang murah luar negara. Dia kata ustaz, orang luar negara tu tak pernah makan daging kecuali hari kurbannya dia makan daging. Kita hantar pergi luar negara, tak salah, tapi jangan tidak ada di rumah kita. Itu maksud saya. Semua orang kempen, negara Afrika, negara Arab, negara Myanmar, negara Palestin, negara mana, tu hantar belakang pergi. Hak 200, hak 300 bayar belakang. Tapi hak rumah kita sembelih seekor kambing. Boleh tak boleh? Dia kata berapa korban anaknya. Dia nak hantar luar negara, hantar ya. Tapi jangan tak ada di rumah kita. Jangan matikan sunnah korban di tempat sendiri. Itu kempen kita. InsyaAllah tuan-tuan balik malam ni, tengok pitih masing-masing. Kalau ada kemampuan, ambil hak besar. Kalau tak ada kemampuan, cari kambing kecil. Kalau tak ada kemampuan lagi, ambil satu bahagian. Yang pentingnya, biar ada. Itulah di antara kempen dan peringatan kita. Korban ini satu sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita duduk 9 tahun di Madinah, Dhaha, sentiasa berkorban. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu risalah.
Kita tak bawa oleh ni. Risalah tajuk dia kelebihan ibadat kurban dan ada-adanya. Nanti ana hantar risalah ni ke Al-Fadhil Tua Imam, dia boleh masuk dalam grup kita. Kempen korban dan afdal kita berkorban di tempat kita berhari raya. Jadi saya tidak lawan arus ni. Tak balah dengan kawan-kawan kita hodok KP luar negara. Lebih-lebih lagi hodok KP sembelih Mekah tu. Nah. Oh, sembelih Mekah berasa pahala 1,000. Kalau betul lah sembelih Mekah ni afdal bagi orang yang duduk di negara lain, tentu Nabi hantar setiap tahun suruh sembelih Mekah waktu duduk di Madinah. Tak pernah Nabi hantar. Nabi sembelih di Madinah. Sebab ini syiar korban di tempat kita berada. Bukan di mana? Di kempen. Sembelih Mekah, sembelih sana sini, kita kata sembelih lah di mana-mana pun, tapi jangan tak ada di tempat sendiri. Wallahu alam. Cukuplah 5 muhasabah kita dan juga satu peringatan untuk ibadat kurban yang akan datang. Kita tak mahu orang duduk iklan di Facebook mengatakan rakyat Malaysia hanya 2% berkorban. Malu kita tuan-tuan. Malu ke siapa? Malu ke Tuhan. Kita kaya, harta banyak, kenapa bakhil, kenapa kupik? Nak buat apa harta? Weh, sedap cakap. Bukan senang nak boleh harta. Satu hari Nabi pernah tanya para sahabat. Nabi kata, mu ni sayang banget harta. Mali, harta aku. Manakah harta kita yang sebenar? Tanda tuan-tuan. Harta kita yang sebenar, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ma'akala fa'afna. Hak mu makan, hak habis dah. Itu harta kita. Mala biza fa'abla. Pakaian yang kamu pakai yang sudah lusuh, itu hartamu. Apa yang kamu sedekah, itu hartamu. Wa ma siwa zalika, lepas pada tu hak dalam akaun, hak duduk di bangunan, hak duduk di tanah, hak duduk atas rumah, tunggulah akan jadi hak orang belakang. Kita nak jadi harta kita ke nak beri jadi harta orang? Tak apa nak jawab dah lah. Nak sedekah saya. Pasal nak beri anak. Akhir kali tak ada dia kita. Kalau anak boleh anak soleh, alhamdulillah. Dia ambil harta tu, dia sedekah untuk kita, dia macam-macam infak. Tapi kalau boleh anak ghaira zalik, lain pada soleh, apa nak jadi? Tak ada tahu. Muflis anak dia, dia jual habis harta pok, duk joli sana sini. Kita kata wal iazubillah. Jadi para jemaah, setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita muhasabahkan sini, ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.